وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأمرنا بالعافية والله أخذنا بالمنصور وحمد وافتح علينا بمعرفة الإيمان وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه. Lawan kepada sifat ilmu. Kata dia, dan mustahil, begitulah juga sebagaimana mustahilnya sifat-sifat terdahulu. Yastahilu alaihi ta'ala al-jahl. Mustahil atas Allah itu oleh jahil. Mustahil bagi Allah itu sifat jahil. Ay sawa'un kana murakkaban, sama ada jahil itu murakkab. Sekarang nak bincang pula lah, kerana jahil itu lawan bagi ilmu. Jahil lawan bagi ilmu. Maka dibincangkan jahil itu umumlah dua lah. Dua, bagaimana kita maklum, jahil basit dan jahil murakkab. Qala himaru hakim tuma law ansafa ad-dahru lakuntu arkab fa inni jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Jadi murakkab, jahil murakkab sawa'un kana jahru murakkaban wa huwa, apa itu jahil murakkab? I'tiqadu syai'i ala khilafi ma huwa alaihi. I'tiqad sesuatu menyalahi atas apa yang adalah ia di atasnya. Ya, makna i'tiqad sesuatu menyalahi hakikat. Ala ma huwa alaih ay ala ghairi haqiqati. Menyalahi ma huwa alaih, menyalahi hakikat sebenar, menyalahi realiti sebenar. Jadi tu panggil jahil murakkab. Dia i'tiqad sesuatu menyalahi hakikat sebenar. Au basitan ay sawa'un kana al-jahlu murakkaban au basitan. Sama ada jahil itu jahil basit, masuk jugalah. Mustahil atas Tuhan. Apa itu jahil basit? Wa huwa adamul ilmi bisyai'. Tiada tahu tentang sesuatu. Basit. Basit ni makna ringkas. Murakkab ni tersusun. Atau basit ni selapih. Murakkab ni tersusun lapis-lapis. Tak tahu. Satu je lah makna, selapih je lah. Tak tahu je. Okey, hak murakkab tadi, nanti dia akan cerita sebab apa murakkab tu. Jadi basit itu tidak tahu sesuatu. Bila begitu, taqabul, lawan ilmu dengan jahil, lawan kok belah mana? Wat taqabulu bainahu wa bainal ilmi, dan taqabul, lawan antara jahil dan ilmu, min taqabulid diddaini bin nisbati lil awwal, ialah lawan dari aspek diddain. Taqabul diddain, lawan dua benda yang semua wujudi. Lawan dua benda yang kedua-duanya wujudi. Wujudiyah ni, dua-dua tak ada. Nisbah bagi yang pertama, nisbah pada apa? Jahil murakkab. Nisbah pada jahil murakkab. Kenapa? Kenapa dipanggil wujudi? Dipanggil diddain. Hak bagi jahil murakkab, taqabul antara ilmu dengan jahil murakkab, taqabul diddain. Wa min taqabulil adami wal malakah bin nisbati litsani,
dan dari aspek dari pihak taqabul adam malakah, ada dan tidak ada sesuatu dan bersifat dengan sesuatu ada malakah. Kita terang dah dulu. Nisbah kepada yang dua, nisbah pada jahil basit. Jahil basit lawan kepada ilmu. Ilmu taqabul antara ilmu dan jahil basit daripada aspek taqabul adam malakah. Okey, pertama kena faham. Lepas ni akan sebut. Nampak tak? Nampak? Lepas ni kita terang balik. Taqabul antara ilmu dengan jahil murakkab, dia daripada taqabul didain. Sebab kedua-duanya wujudi. Ilmu sifat yang wujudi. Jahil murakkab sebab apa? Ilmu. Al-ilmu i'tiqadu syai'. Bukan nak kata ilmu dah betul, i'tiqad. I'tiqadu syai' ala khilafi ma huwa alaih. Jadi wujudi tu, i'tiqad yang menyalahi sebenar tu dengan i'tiqad yang membetuli sebenar, wujudi belaka. Sebab tu taqabul antara ilmu dengan jahil murakkab taqabul didain. Dua-dua tu wujudi. Dan yang kedua taqabul antara ilmu dengan jahil basit. Itu ada malakah. Sebab ilmu itu i'tiqadu syai' ala ma huwa alaih, i'tiqad sesuatu kena dengan sebenar. Jahil basit tidak tahu sesuatu, tidak tahu sesuatu. Adamul ilmi bi syai'. Jadi tak ada tu. Adamul ilmi itu adam. Jadi adam dengan wujudi adam malakah. Ada, satu tak ada. Jadi taqabul tu taqabul adam malakah. Okey. Taqabul adam malakah. Nampak je lah. Okey. Kemudian dia nyatakan sebab apa tasmiyah, sebab apa nama murakkab dengan basit ni. Wa inna ma sumiyal awwalu murakkaban. Hanya sahaja dinamakan yang pertama jahil murakkab tu, dinamakan jahil murakkab tu jahil murakkab, dinamakan jahil yang pertama itu murakkaban. Al-awwal i'tiqadu syai' ala ma huwa alaihi al khilafi ma huwa alaih, dinamakan murakkab listilzamihi jahlain, kerana melazimi dua jahil. Jahil murakkab ni lazim daripadanya dua jahil, dua kali tak tahu. Bersusung daripada dua jahil. Faka'annahu murakkabun minhuma. Faka'annahu, seakan-akan dia tersusun dari keduanya. Tersusun daripada dua jahil. Faka'annahu, seakan-akan, dia bukan sungguh. Sebab apa? Sebab tarkib di sisi ulama', kalau nak kata tu benda tu murakkab, mesti daripada wujudiyani fa'akthar. Dua benda yang wujudi baru murakkab. Dua benda yang wujudi baru murakkab. Nampak? Kita tak boleh nak kata satu wujud satu adam tak murakkab. Kita nak buat apa? Kita katalah nak buat tangga, nak buat ni, nak buat ni. Hak ni dengan hak tu. Kita nak sambung sini. Hak ni ada, kita nak tambah mesti benda ada kok. Buat murakkab. Tak boleh tambah. Kita ambil hak ni dan tidak ada hak ni. Boleh. Kaki meja kita nak pasang kaki murakkab sebab meja tu wujudi, kaki tu wujudi. Tapi kita susun meja hak wujudi dengan tidak kaki. Adam boleh jadi tak murakkab. Sekarang ni bila kata murakkab tu faham daripada tu kedua-dua wujudi. Tapi tengok sini. Jahil murakkab tersusun, dia kata seakan-akan saja tu murakkab. Kenapa? Al-awwalu, kerana tersusun daripada dua. Al-awwalu jahluhu bihaqiqati syai'. Dia jahil hakikat sesuatu. Dia jahil hakikat sesuatu. Wa tsani jahluhu bihali nafsih. Yang kedua, jahil dia tentang keadaan diri dia. Keadaan diri dia, iaitu dia jahil, dia tak tahu. Li'annahu yajhalu annahu jahil. Kerana dia jahil, dia tu jahil.
Dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Jadi kalau tengok dua jahil tu, pertama, jahluhu bihaqiqati syai'. Dia tidak tahu hakikat sesuatu. Itu jahil betul? Siapa? Basit. Okey. Jahluhu bihali nafsih. Jahil dia dengan diri dia. Tu benda tu. Dia tak tahu diri dia. Basit ke murakkab? Basit juga. Hak ni basit. Jahil dia hakikat sesuatu. Yang kedua, tak tahu hakikat diri dia. Basit-basit belaka. Adami belaka. Adami boleh buat gabung. Tak ada tak jadi. Tarkib. Kosong. Waris 1000 kosong pun kosong lah. Kosong. Tak ada Adam. Tarkib dengan Adam jadi. Tak jadi. Sebab tu musannif dia kata faka'annahu. Seakan-akan murakkab. Bukan hakikat tarkib sendiri. Hakikat tarkib tak gitu. Itu di sisi makna tarkib tu sendiri. Jadi kenapa dipanggil murakkab juga? Kerana tarkib dari segi dua jahil. Ada dua, listilzamihi. Istilzam dua jahil je. Dua kali. Maka sebab dua kali tu dia panggil murakkab. Tersusung. Okey. Li'annahu yajhalu annahu jahil. Kerana dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Okey, yang kata an-nasu arba'. Alimun wa ya'lamu annahu alim. Wa tsani alimun wa la ya'lam annahu alim. Apa ni? Ghafil. Fanabbihu, kena sedarkan dia lah. Dia tahu tapi tak tahu dia tu tahu. Yang ketiga, jahilun wa ya'lamu annahu jahil. Dia jahil tapi dia tahu dia jahil. Ini fa'alimhu, ajarlah ni. Yang keempat, wa jahilun wa la ya'lamu annahu jahilun. Dia jahil tapi tak tahu dia jahil. Fatruhu. Ini tinggal. Ini tinggal. Fantahu. Tinggal ni. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggal begini. Ni tak tahu jahil. Dia wali. Dia tahu dia wali. Atau dia wali, dia tak tahu dia wali. Mana masa? Tak kaitan orang. Dia tengok mana tu. Hak berakhir ni bahaya. Hak tiga ni mudahan lah. Berakhir ni bahaya. Dia jahil, tak tahu dia jahil. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik kita anggap kita jahil daripada kita tahu tau. Kalau kita anggap kita tahu, orang tegur tak, kita dah dengar. Orang jahil boleh tegur orang lain. Dia cakap gitu. Awak orang ngaji dengan saya, awak orang jahil. Orang jahil mana boleh tegur orang ni? Gitu. Masa dah ingat masa nak korang tau. Bukan main. Tanah semua beri belaka. Okey. Ni bahaya. Jahil murakkab. Kerana dia tidak tahu bahawa dia jahil. Dia tidak tahu bahawa dia jahil. Kita panggil kisah kita bodoh sombong lah. Qauluhu wa ma fi ma'nahu, dan apa yang ada pada maknanya, makna jahil. Seumpama jahil, kadhanni, seperti dhan, wa huwa idraku tarafir rajih. Idrak taraf yang berat. Tahu taraf pihak berat. Kok pihak berat. Idrak faham atau dah tahu, kok pihak berat. Makna nak 51 kata. Berat sangka, zon tu berat sangka lah. Wasyakku huwa idraku kullin minat tarafaini ala haddin sawa. Faham setiap daripada dua taraf, dua bahagi tu atas hak yang sama, 50-50. Ia pun ia
Dok pun dok. Esok lusa ni ibu tu Dok orang dok punya ibu tak, makna syok. Kok belah ibu pun boleh jadi, kok belah dak ibu pun boleh jadi. Ada maklumat, tengok apa ni, kaji cuaca. Jabatan meteorologi ya. Kata ada pergerakan angin. Tu berat kat zon. Jadi berat sikit zon. Wal wahmi, dan juga waham. Wa huwa idraku tarafil marjuh. Tahu atau faham taraf, bahagian hak lemah, hak marjuh. Makna 49 ke bawah. 49 ke bawah. Makna berat, kurang apa, sangkaan yang lemah je. Sangkaan yang lemah. Sangkaan yang lemah. Boleh jadi kot. Boleh jadi salji. Tak salji berat kan. Boleh jadi cerah kot. Boleh jadi tu boleh jadi yang lemah. Wa mimma fi ma'nahu aidan, dan antara apa yang pada maknanya juga, makna jahil, kaunul ilmi daruriyan au nadhariyan au badihiyan au kasbiyan. Ini termasuk juga. Antara makna jahil juga iaitu ilmu tu, ada ilmu, tapi ilmu tu daruriyan, disifatkan daruri, makna dapat tahu secara langsung tanpa perlu fikir. Au nadhariyan, kena fikir, kena tilik, kena perhati. Au badihiyan, badihi pun lepas ni akan bincang, sama dengan makna nazari lah, makna tahu secara langsung tanpa perlu berfikir. Ataupun kasbiyan, secara usaha, perlu usaha, perlu fikir, perlu diusahakan. Jadi itu termasuk dalam makna jahil. Sebab apa? Sebab sebelum tahu tu dok tahu. Listilzamihi sabqul jahli, kerana lazim daripada tahu daruri itu sebelum tu dok tahu. Tahu nazari itu sebelum tu dok tahu, sebelum susu-susu muqaddimah. Fal awwalu, yang pertama, mana? Daruri itu yutlaqu ala ma lam yahsul an nazarin wastidlalin. Ilmu daruri itu diitlaq atas perkara yang tidak hasil daripada nazar, penelitian dan pendalilan. Ilmu yang tidak terhasil dengan penelitian dan pendalilan, maknanya tak perlu fikir, tak perlu perhati, tak perlu cari dalil, hasil sendiri tanpa perlu mencari dalil, tanpa perlu perhati. Kal ilmi bi anna al wahida nisfu al ithnain, seperti kita tahu satu tu separuh daripada dua. Hak tu tak perlu fikir dah. Tunggu kejap nak fikir kejap. Tak perlu. Hatta orang kadang budak masuk sekolah pun tak, cikgu dah payah ajar. Makna ilmu tu, pemahaman tu mari sendiri. Satu tu separuh daripada dua. Wa ala, itu. Jadi lafaz daruri, ilmu daruri itu itulah pertama ialah ma lam yahsul an nadharin wa sillah. Yang kedua, wa ala ma qarana ad-darurata, apa yang menyertai darurah. Darurah makna berhajat sangat ataupun terpaksa. Terpaksa. Hak tu kan. Jadi ilmu darurah ni, ilmu daruri, dengan maksud kedua ialah ilmu yang disertai dengan paksaan. Kal ilmil hasil bitahdid, seperti ilmu yang terhasil dengan sebab tahdid. Orang itu dia tahdid, dia beri tahdid apa ni? Kecaman. Ugu. Ugu. Jangan ugu. Wa tarbi, dan pukul. Tak. Dia kata, ngapa ni? Dak ngapa pukul? Tiba-tiba ngapa tahu? Ilmu daruri juga. Apa? Dapat dengan secara darurah, terpaksa. Jadi istilah daruri itu dua. Daruri dengan maksud
tahu tanpa perlu belajar, dengan mudah. Yang kedua dengan daruri, dengan sebab darurat terpaksa. Masalah contohnya, sebab kal ilmil hasil bitahdid wa darbi masalan. Jadi itlaq yang ghalib ni hak pertama lah. Hak kedua ni itlaq yang jarang. Itlaq ghalib daruri lawan nazari itu itlaq yang pertama. Ai al ilmul hasil min ghairi nazarin wastidlal. Okey. Wa huwa bil ma'na tsani, dan ia mana? Ia ilmu dengan makna kedua. Dengan makna apa? Ma qarana darurah, yang menyertai terpaksa tu. Dengan makna kedua, muhalun alaihi ta'ala, mustahil atas Tuhan. Tuhan dapat dengan terpaksa ilmu dah. Itu mustahil. Atas kita jadi kena paksa, mari rasa belajar, paksa ngapa, mari ilmu. Tu tak apa, atas Tuhan mustahil. Listidaihi ad-darurata, kerana menuntutnya oleh darurah keterpaksaan, wasabqal jahli, dan terdahulu jahil. Maknanya sebelum dipaksa tu dah tahu, lepas tu tahu. Jadi dengan makna kedua memang sepakat mustahil atas Tuhan. Dah dengan makna pertama, Tuhan tahu tanpa perlu mikir panjang, perlu penelitian dan perlu dalil. Dengan makna pertama, makna Tuhan tahu dengan mudah. Bahasa senang, Tuhan tahu mudah. Tak boleh. Bahasa Melayu mungkin kita boleh, tapi nak kata Tuhan, ilmu Tuhan tu bersifat daruri, boleh ke tidak? Wa amma bil ma'nal awwali fahuwa wa in kana yasihhu iradatuhu fi haqqihi ta'ala. Adapun dengan makna pertama, ilmu daruri dengan makna pertama, iaitu ma lam yahsul an nazarin wastidlal, wa in kana yasihhu iradatuhu, walaupun sah dikehendaki dengannya tu, boleh nak maksudkan ilmu Tuhan tu, Tuhan tahu mudah, tak perlu susah payah, tak perlu fikir, tak perlu penelitian. Fi haqqihi ta'ala lianna ilmahu lam yahsul an nazarin wastidlal, kerana ilmu Tuhan tidak hasil dengan cara penelitian dan pendalilan. Tuhan tahu sejak azali lagi, bukan tengah fikir, tilik, tahu ilmu dah. Walaupun begitu lakin wa in kana, walaupun begitu, lakin yamtani'u itlaqu dhalika fi haqqihi ta'ala, terhalang, tak boleh ditegah mengitlaqkan demikian, itlaq daruri pada ilmu Tuhan itu pada hak Tuhan. Ilmu Tuhan tahu dengan daruri. minta air sikit pun ni. Air panas lah. Jadi tak boleh itlaq. Tuhan tahu, ilmu Tuhan tu sifatnya daruri, mudah. Nak bahasa kita kalau mudah ni orang cakap ustaz. Tuhan tahu mudah. Orang cakap mudah je gitu, Tuhan tahu. Orang cakap gitu. Tapi bila guna bahasa Arab tak boleh. Jazakallah. Ni mudah je Tuhan tahu ni. Tuhan tahu mudah je. Boleh jadi kita guna. Tapi kalau kata ilmu Tuhan sifat daruri, waktu dah boleh. Sebab apa? Lafaz, bila satu lafaz dia ada makna yang menanggung oleh lafaz tersebut. Sebab itu konteks makna dalam bahasa itu sangat penting. Konteks makna dalam bahasa amat penting. Kalau kita hilangkan dia punya keterikatan konteks makna tu, jadi kacau. Macam kisah baru ni Jesus is Isa. Kita kata nak namakan Allah itu Tuhan Kristian buat Allah. Gereja tu nama tempat semayang, musola, lain gitu. Di konteks bahasa akan menyebabkan hukum jadi berbeza. Tak boleh kita itlaq daruri pada hak Tuhan. Sebab apa tak boleh? Li'alla yutawahhama al-ma'na tsani, supaya tidak disangkakan makna kedua. Supaya tidak dipaham, tak disalah faham makna kedua. Bila kata daruri, ingat daruri terpaksa, sebab antara makna darurat terpaksa. Sebab itu ni antara istidlal ni lebih kurang sama lah. Dan kenapa Quran tak boleh nak kata makhluk? Kerana sebab Quran kalamullah, takut faham nisbah
Makhluk tu pada kalam sifat Tuhan. Sebab lafaz Quran tu kan antara muradih dia ialah ataupun antara diitlaqkan Quran tu kepada kalam Allah. Okey. Li'alla yutawahhama ma'na tsani la likaunihi yastad'i sabqal jahli, bukan kerana dia memberi faham terdahulu jahil, bukan. Bila sebut darurah tu memang ada kata terdahulu jahil, sebab makna dia tidak ilmu yang hasil bukan dengan penelitian dan istidlal. Tak ada kait dengan jahil tak jahil sebelum tu. Bukan dari la likaunihi yastad'i sabqal jahli, tapi li alla yutawahhama ma'na tsani faqat. Habis. Itu dari segi daruri. Yang kedua, nazariyan wathani ma hasala an nazarin wastidlalin, ilmu yang hasil dengan nazar, penelitian dan pendalilan. Kal ilmi biwujudil qudrati lahu ta'ala, seperti tahu tentang adanya kudrat bagi Allah Ta'ala. Tu kena fikir lah. Mana kalau Tuhan tak berkuasa takkan jadi alam. Alam ini dah ada, tentu ada yang menciptanya. Yang mencipta tentu berkuasa. Jadi itu istidlal dan nazar tu, ilmu yang terhasil dengan tu dipanggil ilmu nazari. Wa huwa muhalun alaihi, iaitu mustahil atas Tuhan. Ilmu Tuhan tu bersifat nazari, mustahil. Listid'aihi sabqal jahli, kerana memberi faham dia terdahulukan jahil. Terdahulu jahil. Bila kata Tuhan tahu ilmu dia tu bersifat nazari, makna kena fikir dan kena cari dalil dulu. Makna sebelum cari dalil, sebelum fikir tu dah tahu. Macam kita sebelum baca ni, sebelum baca ayat dia dah tahu. Dah tahu beza nazari, daruri, badihi, dah tahu maksud murakkab apa, maksud basit apa. Kalau sebelum baca dah tahu. Jadi kita, ilmu kita ilmu baru. Dan Tuhan nazari ya. Nazari juga. Kalau ilmu Tuhan nazari, makna sebelum dia tahu, dia tak tahu. Mustahil bagi Tuhan tidak tahu. Wathalithu, yang ketiga, ani badihi. Wathalithu yutlaqu ala ma la yatawaqqafu ala nazarin wastidlalin. Ilmu badihi ialah ilmu yang diitlaq atas apa yang tidak berhajat atas dilik dan atas dalil, atas cari dalil. Ilmu yang tidak berhajat, tidak terhenti dapatnya itu atas kena tilik dan cari dalil. Tak perlu. Makna dengan mudah. Wa in tawaqqafa ala hadsin aw tajribatin, walaupun berhajat di atas walaupun berhajat di atas hadsin. Hadsin ni makna tekaan. Au tajribah. Tajribah ni makna pengalaman. Jadi makna badihi ialah ilmu yang dapat dengan cara mudah, tanpa perlu fikir panjang, tanpa perlu cari dalil. Walaupun mudah tu tak kira lah sama ada dengan tekaan kita atau dapat dengan pengalaman, tajrubah sebelum ni. Wa ala hadha, ay wa ala hadha al-itlaq yakunu muradifan lid-darurati. Jadilah badihi ini muradif bagi daruri. Makna badihi dengan daruri makna sama. Lakin bimaknahul awal, tapi dengan makna pertama lah. Daruri makna pertama, bukan daruri dengan makna qaranat darurah. Okay. Itu satu makna bagi badihi. Yang kedua, wa yutlaqu aidan ala ma la yatawaqqafu ala syai'in aslan. Ilmu badihi ni diitlaq juga di atas sesuatu yang tidak terhenti atas apa-apa langsung. Makna nazar pun tak terhenti, istidlal pun tak terhenti, hadising apa tak ada. Makna boleh secara fitrah, secara mudah-mudah sangat-sangat ni. Nampak? Jadi hak ni umum lagi. Umum lagi. Hak ni lagi khusus. Umum dari segi meliputi takrif, tapi khusus dari banding dengan makna yang pertama, makna daruri. Wa ala hadha, atas makna ini, makna badihi itu tak berhajat atas apa langsung, tak terhenti atas tilik, atas nazar, atas
dengan hadasi ke dengan apa tak kira. Wa ala hadha yakunu akhassa min ad-daruri bi ma'nahu al-madhkur. Lebih khusus daripada daruri dengan makna yang tersebut. Dengan makna yang tersebut. Jadi khusus lagi hak tak berhajat kepada apa-apa kaitan langsung. Lagi khusus daripada daruri. Maknanya daruri tu lagi umum lah. Lagi umum. Dia pembahagian je. Macam tahu kita ni ada, badihi. Tahu kita ni ada. Badihi, kita tahu kita ada. Kita tahu. Entah ada tak? Jumpa tak? Lepas tu tanya je, kita tengok situ. Jumpa tak? Ada. Jumpa ada badihi nafsi. Tu itu istiqaq dia. Belum tu bada ya he. Lepas tu tambah lagi. Badahatan, dengan secara mudah. Mudah sangat-sangat ni. Boleh. Bahasa Arab. Mu'arabah ni. Sangat. Jahil basik ke murakkab? Murakkab. Murakkab jadi yang tak nak terima lah. Jadi beta Basik lah, nak tahu. Boleh nak tahu, lepas tu tahu. Jahil basik lah. Bertingkat. Sebut dah tadi kan? Bukan dia tingkat. Dia tak tahu. Dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Ataupun i'tiqad ala khilaf ma huwa alaih. Badihi. Dia ingat aku badihi maknanya tu makna tahu dengan hebat. Contohnya. Badihi kan. Tu kira jahil tu. Bahasa ajar yang dialatkan ialah badihi. Padahal itu sebelum ni. Astagfirullah. Entah orang Arab ke? Dah. Kita belajar macam mana? Dah. Cukup lah. Cukup lah, bahasa Arab banyak lah. Ngapa kamu? Dah. Ini lah. Bahasa Arab lah ni. Badahatan. Ada syair agak ada. Dah ingat lah pula kita. Mana? Kat ni. Jadi akhassu min ad-daruri bina ma'nahu al-mazkur. Dengan makna yang tersebut. Tak lagi khusus lagi. Khusus lagi. Kalau daruri itu maknanya ma lam yahsul an nazarin wa istidlal. Hak ni ma la yatawaqqaf ala syai'. Wa zahirun annahu ala kullin, dan zahirnya bahawa atas setiap daripada min itlaqaini, daripada dua itlaq tadi, mana sama ada badihi dengan maksud yang pertama atau yang kedua, laisa bimustahilin fi haqqihi ta'ala, tidak mustahil pada hak Tuhan, pada maknanya. Badihi dengan maksud dengan makna sama dengan daruri ke, atau lebih khusus pada daruri tadi. Makna Tuhan tahu dengan mudah, tak berhajat pada tilik, tak hajat pada kena cari dalil. Memang ilmu Tuhan tidak berhajat pada dalil, tak berhajat pada parti. Laisa bimustahilin fi haqqi ta'ala. Lakin, tapi kenapa tak boleh kata ilmu Tuhan badihi? Lakin lamma kana yuqalu, tatkala dikata badaha an-nafsa al-amru, nyata pada diri oleh perkara. Nyata pada diri oleh perkara. Anda tu nafsa maf'ulun bi. Badahan nafsal amru. Nyata pada diri oleh perkara tu. Makna mari nak buat perkara tu. Idza ataha baghtatan, jika datang perkara itu, ata al-amru,
an-nafsa baghtatan. Bila mari perkara tu secara faj'atan, baghtatan, tiba-tiba. Dak semena-mena asal nak kaitkan bakar contoh. Mari tiba-tiba. Mari tiba-tiba tu panggil badaha al-amru an-nafsa. Masalah tu. Dia boleh istiqaq ni masalah. Bukan bahasa mu'arraf. Dia Arabi. Badahan nafsa al-amru, ai idza ataha baghtah, bila datang secara tiba-tiba, telitah okey. Itu badaha. Bila kerana badihi istiqaq daripada badaha dengan makna itian baghtah tu, min ghairi sabqi syu'ur, tanpa terdahulu oleh rasa, tak semena-mena. Tanpa semena-mena telitah, tanpa semena-mena mari. Bila kerana sebab makna badaha tu atau badihi tu maknanya gitu, imtana'a itlaquhu fi haqqihi ta'ala, maka tertegah sebutnya, itlaqnya pada hak Tuhan. Tak boleh juga kita kata ilmu Tuhan tu badihi. Apa? Liqtidaihi sabqal jahli, kerana memberi faham terdahulu oleh jahil. Kerana sebelum telitah tu dah tahu. Mari telitah tahu dah makna benda tu dah tahu. Sebab tu terlarang itlaq pada Tuhan. Ya habis badihi. Tu mudah lepas tu. Warabi'u ma hasala bil iktisab. Yang keempat, ilmu yang hasil dengan sebab, dengan usaha. Ka'an yamurra ala syakhsi syai'un, seumpama berlalu, berjalan, berlalu atas seorang tu sesuatu. Ada benda lalu depan dia, fayaftahu ainaihi, lalu dia buka mata, liyarahu, untuk tengok. Ada benda lalu depan dia, dia tutup mata, tiba-tiba dia buka mata. Dia buka mata, ada benda lalu dia buka mata, liyarahu, faqad iktasaba, maka telah dia iktisab, dia dapat, bi fathi ainaihi, dengan buka matanya itu, al-ilma, dapat tahu, bidzalika syai', dengan itu sesuatu. Jalan-jalan tak, nampak gerak je buah. Ada benda lalu, buka mata, nampak. Jadi iktasaba bi fathi ainaihi ilma bidzalika syai', tahu dengan sesuatu itu. Hak tu wa huwa muhalun alaihi ta'ala, mustahil atas Tuhan, listidaihi sabqal jahli, kerana menuntutnya, menuntutnya terdahulu oleh jahil. Bila kata Tuhan, ilmu Tuhan kasbi, makna diusahakan, makna sebelum usaha dah tahu. Buka mata tu usaha. Jadi itu mustahil. Fata'ammal, maka hendaklah kamu perhatikan beza antara ni. Wallahu a'lam. Mana Ustaz? Ternafi qadim, makna ilmu Tuhan tu baharu kan? Ya, sama kan? Sabqi jahli, terdahulu oleh jahil. Nafi qadim. Makna tak qadim. Tu dalil kok belah tak qadim tak? Dalil kok belah tak qadim. Ni dalil kok belah isbat awal ni. Kudrat bila kata bersifat dengan ni, bersifat ilmu Tuhan bersifat dengan nazari ke bani ke kasbi ke. Jadi nak tolak kok belah isbat lawan dia. Macam ni kan. Tadi sama juga. Maknanya dia rasa diri ni ternafi qadim bagi sifat ilmu. Dia bagi sifat ilmu.